Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat yang baik itu sebagai sifat yang mendarah daging dalam hidup kita, dalam diri kita, sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih daripada penyakit hati dan juga bersih daripada segala dosa. Daripada khutbah yang kita dengar sebentar tadi, yang mana khatib menceritakan berkaitan dengan dosa-dosa yang sering dilakukan oleh umat Islam pada hari ini, iaitu dosa yang berkaitan dengan media sosial, dosa yang tidak pernah dilakukan oleh umat terdahulu, maksiat yang tak pernah dilakukan oleh kaum terdahulu, tetapi ia berlaku di zaman kita hari ini. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara perkara yang sangat dititik beratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Apa sabda Nabi? Nabi kata, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di dalam satu hadis, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah pada Allah, taqwalah pada Allah, taatlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala haitsuma kunta, di mana sahaja kita berada. Arti kata, sama ada kita berada di dalam keadaan bersama dengan orang ramai, ataupun kita sendirian, ataupun kita berada di dalam kelompok mana-mana pun, ittaqillah, taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan di hadapan orang kita okey, di belakangnya kita mungkar, kita buat perkara ingkar kepada Allah. Ini tak menepati sifat orang beriman. Hakikat orang yang beriman, kita bila baca Quran, Tuhan sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dua ni dia tak pisah dah. Kebanyakan ayat, ada ayat iman, ada amal soleh. Pasal apa Tuhan letak ayat iman, lepas tu Allah ikuti dengan perkataan amal soleh? Kerana orang kalau dia hanya sekadar mengungkap iman
tetapi amal ibadatnya, tubuh badannya, kerja buat dia tak menepati sifat iman, maka tak ada erti perkataan iman pada dia. Iman ni pula yang dikatakan oleh ulama, al-iman apa dia? At-tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Iman ni ialah kau membenarkan apa yang Allah datangkan daripada Allah, daripada Rasul dengan hatimu. Yakni kita meyakini, kita membenarkan, kita mengiyakan apa yang Allah dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, wal amalu bil jawarih, dan kau beramal dengan anggota badan. Erti kata, mulut mengungkap iman, hati mengimani, tubuh badan beramal. Tak bolehlah aks, dia tak boleh berlawanan. Mulut mengungkap iman, hati percaya, tetapi tubuh badan ingkar, maksiat, derhaka pada Allah. Tak boleh macam tu. Sebab itu apabila kita sebut dalam hadis ni, ittaqillah haitsuma kunta, orang beriman tak semuanya bertakwa. Sebab itu Nabi pesan, takwalah pada Allah mana saja kamu berada. Duduk tang mana pun, duduk dengan orang ramai ke, duduk dengan orang yang kita kenal ke, duduk di tempat yang orang tak kenal kita ke, takwa. Ada orang di dalam kawasan yang orang kenal, dia tak buat benda-benda maksiat, tapi kalau dia mula pergi keluar daripada Kedah, pergi ke Johor, pergi ke Melaka, pergi ke mana-mana negara yang lain, maka dia tak segan untuk melakukan perkara dosa dan maksiat. Bila dia boleh buat lagu tu, bermakna dia sedang mencabar Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa cabar Tuhan? Pasal hang duduk atas muka bumi Tuhan, tapi hang sanggup berdalam dua muka dengan Tuhan. Duduk di tempat jadi baik dah, tapi duduk di tempat lain yang orang tak kenal, dia lupa kata Tuhan tu maha melihat. Kita berjalan di atas muka bumi Tuhan yang maha kaya. Seperti kita berjalan dalam rumah orang. Kita berjalan dalam rumah orang, kan? Duduk depan ruang tamu dengan tuan rumah, kita terdak elok. Kita pergi di belakang, kita buat macam rumah kita. Kita bagi pecah, kita pergi duduk mengendap apa semua ikut dan kita. Walaupun tuan rumah duduk di depan tu, kita buat di belakang dia, tetap dalam halaman rumah dia. Agak-agak okey tak perbuatan tu? Kita buat benda yang tak senonoh dalam rumah dia. Di depan dia okey, pergi di belakang dalam kawasan rumah dia, kita buat tak senonoh. Sebab itu di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, Allah kata kepada anak-anak Adam, kepada kita manusia, Allah kata, wahai anak Adam, kalau kamu tak dapat sabar atas qada'ku, tak dapat redha atas setiap ketetapanku, tak dapat sabar atas bala dan musibahku, tak syukur atas setiap nikmat yang aku bagi, sikit ke banyak ke, fakhruj min tahtil ardi, keluar daripada bawah langit aku. Makna kata pergi cari Tuhan lain, pergi cari bumi lain, pergi cari langit lain untuk kau berteduh. Sebab apa? Kerana Allah telah menetapkan sesuatu kepada manusia sebaik-baik dah, secomel-comel dah rezeki, secukupnya dah. Bahkan Allah sihat lagi, la in syakartum la azidannakum, hampa bersyukur hampa akan dapat tambah. Tuhan sihat lagi. Nak juga stay dalam keadaan yang lama, masih lagi nak buat ingkar kepada Allah. Bahkan bukan sekadar ingkar, dia petikai Tuhan tambah. Pasal apa? Dia tanya Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Tak boleh. Kalau mengungkap iman di mulut, ungkap iman di hati, tubuh badan kena taat kepada Allah di mana sahaja kita berada. Tu Nabi habaq, ittaqillah haitsuma kunta, kat mana saja hangpa duduk, takwa pada Allah. Takwa ni dia bawa 3 makna. Takut, taat, kasih. Kalau seseorang tadi bertakwa, dia buat, dia taat pada Allah dalam keadaan dia gerun, dalam keadaan dia kasih pada Tuhan.
Kata ulama, kalau kau benar kasih kepada Allah, maka bergembiralah atas tiap ketentuannya. Bukti alamat kecintaan kepada Allah, alamat kecintaan kepada Allah daripada hamba kita ni kepada Allah ialah rasa redha, rasa gembira dengan tiap ketetapan yang Tuhan bagi. Macam mana bentuk rupa pun, alhamdulillah. Redha dan rasa cukup itulah la azidannakum, Tuhan akan tambah. Baik. Sebab itu Nabi kata ittaqillah haitsuma kunta. Hadis ni besar ni. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan Nabi kata kalau kau buat dosa kecil, kalau kamu buat kejahatan yang kecil, maka ikutilah dengan perbuatan yang baik, amal soleh, tamhuha, kerana ia akan mengampunkan dosa kecil itu. Dosa besar tak bolehlah, kena taubat nasuha. Kalau sekadar dosa kecil-kecil, maka diampunkan dosa tadi dengan sebab ambil sembahyang, dengan sebab sedekah, sembahyang berjemaah, sembahyang wajib, sembahyang sunat, buat benda baik, tamhuha, akan diampunkan dosa. Makna kata apa? Kalau terbuat dosa kecil, jangan dilengah-lengahkan. Minta ampun, istighfar, diampun dosa kecil. Zikir, tasbih, sedekah dan sebagainya, buat baik kepada orang lain dan sebagainya, akan diampun dosa-dosa kecil tadi dengan kebaikan. Dosa besar tak kalau dosa besar kena dengan taubat nasuha. Dan Nabi kata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak yang mulia dengan semua manusia ni. Dengan semua makhluk, dengan semua manusia ni bi khuluqin hasanin. Kena berakhlak dengan akhlak yang baik. Baik, ini point dia. Tok mimbar, tok khatib duk baca atas mimbar tadi berkaitan dengan dosa yang dibuat di zaman ni, berkaitan dengan media sosial, benda-benda viral dan sebagainya. Kita kalau nak tengok sikap takwa tu ada ke tak ada dalam diri, tengok macam mana kita berinteraksi dengan media sosial. Wallahi, hari ni punya cerita. Orang dulu kalau dengar kisah orang lain, dia dengar orang cerita, dia tutup mulut. Dia tahu dalam telaga buruk dia kambuh, dia tak cerita dah ke orang. Orang tanya hantar tak? Tak tahu nak apa. Saya tak pasti. Saya tak apa-apa tahu sangat. Sedangkan dia tahu cerita, tapi dia tak seronok nak cerita hai orang kerana tak ada kepentingan apa-apa. Hari ni pun nak cerita, duduk saja dalam rumah, orang tak mai ketuk pintu kena kopi pun boleh cerita benda kat kita. Jizi kira nak cerai tau. Ada yang tak tahu bagus. Nak tengok bagus tak bagus, dia bercerai, dia tak cerita aib bila laki dia. Sampai hari ni orang tak tahu pasal apa dia bercerai. Ini akhlak. Tapi dah depa public figure, artis, benda tu tersebar juga. Sebab bila dia bercerai, media memang cepatnya. Tapi dia buka mulut tak cerita aib laki dia? Tak cerita. Ini akhlak. Akhlak Rasul. Ini akhlak muslimah yang sebenar. Orang tanya dia senyap, tak ada komen apa, senyum. Setengah orang bila bercerai, dia cerita buruk laki dia. Bukan masalah hang geram ke, bukan masalah aib orang Islam. Bila hang cerita, dia cerita. Dia cerita pasal saya tak apa. Dia cerita pasal kita, dia dengan Tuhan. Dia dengan kita di akhirat. Lepas tu kita pergi buka aib dia pula. Pakat tak masuk syurga habis semua. Main ego ni. Tak ada urugi apa pun. Cerita tu pula akan berjalan sekejap je viral. 2-3 minggu hilang cerita kita tu. Daripada kita nak ada catatan dosa di sisi Allah. Lagi berat. Hari ni kita duduk di rumah, duduk saja. Cerita apa pasal orang pun, dia bukan boleh masuk. Saya pesan lah. Pesan ke anak-anak bini lah. Hak jenis duk main telefon ni. Tak salah kalau nak share berkaitan dengan cerita dan berita orang. Boleh. Nak cerita ke apa ke boleh. Bayang main kat kita nak share boleh. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat.
Tolong setkan privacy. Only me can see. Hanya aku je boleh tengok. Share lah berapa banyak nak share dalam Facebook pun. Tapi yang hanya boleh tengok kita saja. Orang lain kalau buka kita punya wall dalam Facebook, orang lain tak boleh tengok. Pasal kita set private, orang lain tak tengok. Bukan kita set public. Yang jadi dosa yang Tok Khatib kata tadi ni, kita set public, kita share cerita buruk orang, engagement posting tu akan naik. Benda ni pasal apa? Ada perkataan viral. Viral disebabkan engagement. Daripada posting tu dia boleh menjadi besar. Berapa persen? Lagi banyak. Kita kadang kita tak share, tapi kita komen. Komen tu menyumbang kepada viral. Posting, apa sahaja post, gambar, video, apa sahaja cerita, penulisan yang orang jarang komen, Facebook tak tepi semua tu. Dia takkan naik dalam cerita orang. Takkan naik. Pasal tak menarik. Tak ada orang share, tak ada orang like, tak ada orang komen. Sebab tu dalam Facebook dia akan kata apa? Jangan lupa like, komen dan share. Pasal apa? YouTube, Facebook, TikTok, Instagram dia akan kata apa? Jangan lupa like, komen dan share. Nak bagi bukan environment, nak bagi engagement. Posting dia tu Facebook nampak potensi akaun dia tu boleh dikenali ramai. Bila ramai orang komen, sebab tu orang suka buat kontroversi. Bila orang buat kontroversi, akan banyak komen masuk, akan banyak like, akan banyak reaction daripada orang, perhatian dari orang. Facebook tengok, oh, video ni boleh pijau, terus automatik boleh sebab kata. Tu jadi viral. Saya nak tanya kisah hak lama-lama dulu. Contoh, anak sembelih mak Dian dulu ni. Mana cerita tu lah ni? Timbul lagi tak dalam Facebook? Tak ada dah. Dalam TikTok tak keluar dah. Dalam Facebook tak keluar dah. Cerita tu pasal apa? Kerana tak ada orang komen, tak ada orang like, tak ada orang share, cerita dah basi. Facebook ketepikan cerita tadi. Ada tak posting yang 2015 yang masih viral lah? Tak ada. Tak ada. Yang 2012 lagi tak ada, hilang hapus terus. Tuan-tuan kalau try nak cari balik posting tuan-tuan tahun 2012 tu mungkin tak jumpa lah. Di Facebook tak pi. Tu saya kata kalau nak share juga boleh share private. Kita seorang je boleh tengok, engagement dia tak naik. Sebab kita tekan button share, hanya kita je boleh tengok, dia tak menyebar ke tempat lain. Kita ada 3,000. Contoh saya dalam Facebook ada 3,800 orang friend. Saya share satu posting yang saya share tadi, dia masuk dalam 3,800 friend yang saya ada. Kita kata 10% lah daripada 3,000 tu. Berapa ramai orang dah yang tengok. Kalaupun dia tak komen dalam kita punya sharing tadi, dia share balik. Dia share balik. Tu yang dipanggil dosa jariah. Jangan duk pulun buat sedekah jariah sambil-sambil dosa jariah pun berlambak. Letih ni. Sama duk lawan naik. Dosa jariah naik, hak baik pun naik, tu masalah. Nak share tak salah, share private. Kita seorang hanya tengok. Kadang-kadang teringin nak baca hai orang. Cerita hai orang ni seronok. Apa yang seronok? Sembang waktu minum kopi petang. Contoh pasal apa? Tajwid, hukum fiqh. Mengulah balik apa tata cara solat 13 rukun. Tak ada orang nak sembang benda tu tengah minum kopi kedai makan ke apa. Tak ada. Orang sembang pasal orang. Cerita pasal orang cukup best. Kadang kita teringin nak baca juga cerita-cerita semasa. Macam saya, kita duk mengajak, kita duk berceramah kata orang duk panggil. Kadang nak kena tahu isu semasa pasal orang tanya, ni ustaz jadi, saya tak tahu lah. Takkan ustaz tak tahu isu semasa? Kita ni bukan hanya 60 hari budak ni. Kadang benda tu berbabit dengan hukum. Teringin nak baca, tapi kalau share orang lain tengok. Masa tu saya tak tahu, macam mana aku nak share bagi orang tak tahu benda ni? Saya share, orang lain boleh tengok. Kawan-kawan saya yang 380 tu boleh tengok. Masa tu tak pernah nak erti.
Rupanya dia pajak cara nak share supaya tak berjalan dosa ni, rupanya boleh set. Oh, boleh set rupanya. Setting atas tu, tekan button tu dia keluar. Friend, public, friend ataupun only me can see. Saya tekan only me can see, siapa kamu tak ada tengok aku seorang lah. Share juga. Dah kita tengah nak baca, kod nak ulas, share. Kalau benda bermanfaat tak apa. Kalau benda yang dosa, share seorang je boleh baca, supaya dosa tak menyebar. Satu lagi nah. Ni tolong set siapa ada Facebook. Lah orang lah tak main Facebook sangat, dia main TikTok. Tak kisahlah TikTok ke Facebook lah. TikTok ni, Facebook ni dia boleh set kalau kita mati. Kan? Kalau kita mati, Facebook kalau tengok kita mati, dapat maklumat kata akaun pemilik dia dah mati, akaun tu akan automatik padam. Dia boleh set dalam setting tu. Dia kena belajar Allah tu. Kita bukan nak buat kelas Facebook lah ni. Nak buat kelas Facebook mayak mahal je lah. 2,500 cukup lah. Tuan-tuan jangan keluar. Kita bukan nak buat, tapi nak habaq kita ada function tu. Makna kata kalau ada posting-posting yang mengaibkan orang, andai kita mati, posting akaun kita terpadam, Facebook akan padam semua post yang kita pernah post, automatik padam. Yang orang share dari kita semua terpadam. Tapi takkan nak tunggu mati. Kita duk kumpul dosa banyak, ada orang duk tengok semasa kita tak mati ni. Berat ni. Nak tengok akhlak kita, iman kita tara mana, tengok kita berinteraksi dengan media sosial. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Walaupun kita duduk di rumah lagi, duduk tengok komen. Benda yang patut padan komen, komen yang baik-baik, doa ke apa-apa. Benda yang patut padan kita share, share. Benda yang baik share umum. Yang tak elok kita share private sudah. Kalau gamak nak baca sangat, nak tengok sangat video aib tu. Kan? Tu kita kena jaga. Supaya apa tuan-tuan? Dia bukan masalah orang lain buat tak apa. Weh, kalau lagu tu orang lain masuk neraka nak turut juga. Tak boleh kata macam tu. Ingat tak cikgu sekolah dulu kata apa selalu? Cikgu sekolah dia akan kata satu perkataan ni sampai lah saya ingat. Kalau kawan hang makan tek, hang nak makan tek juga. Cikgu sekolah marah kan. Dia kawan tu saya ikut dah. Hang aja duk teruk kawan. Kalau kawan hang ikut makan tek, hang nak makan tek kan. Senyap balik. Betul juga. Benda itulah yang diguna pakai sampai hari ni. Kita duk tunjuk orang. Orang ni buat tak apa. Orang ni buat tak apa. Payah. Kalau duk kira lagu tu pakai kita duduk dalam neraka. Sagi duk tanya Tuhan, siapa orang lain masuk syurga? Orang lain masuk neraka relax je. Hang duk sengak sudahlah. Mau kalau malaikat jawab begitu jenuh kita. Pasal duduk di dunia kita jawab ikut dan. Tak boleh. Kita duduk atas dunia berlandaskan Al-Quran dan juga hukum hakam yang diletakkan oleh Allah Ta'ala. Bukan kita berjalan ikut dan kita. Subhanallah. Ni kita kena bagi kefahaman dalam isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita, adik-adik kita. Orang hari ni, budak-budak hari ni umur 17 tahun, 12 tahun, 13 tahun berani komen kata dekat orang tertua dalam Facebook yang komen tua pada dia. Berani lawan. Tak kisah datang lawan tu. Pertama akhlak hilang lah. Dah tak jumpa depan. Berani ya. Mam kata. La ilaha illallah. Macam mana pokok Wahabi duk react video tutup guru. Panggil nak jumpa tak mau. Duk sembang kat YouTube saja. Tu guru panggil mai jumpa tak mau. Taubat senyap mah. Jumpa depan tak berani. Buat live Facebook pun ni. Ada fikir tu. Pasal aura jumpa depan tak sama. Ada masalah. Jangan buat macam tu. Itu kita kena jaga benar. Jangan buka ruang kepada perkara fitnah. Orang nak buat agama ni ikut suka mereka lah. Jangan duk tunjuk, dia buat tak apa. Tak, bukan macam tu. Islam bukan macam tu. Bukan Islam, bukan macam tu. Islam kata apa? Wa khaliqin nas. Wa khaliqin nas tu makna kata daripada diri sendiri. Kita tu kena jaga diri kita dengan akhlak yang baik. Tang orang nak buat ikut suka dia. Tang kita nak tegur, kita tegur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi aw bi lisanihi aw bi qalbihi. Nak tegur, tak ada masalah. Cakap yang mampu. Tapi kalau dah tak mau, kira kita sudah. Itu kita kena jaga benda ni. Kena habaq kat anak isteri, bini, adik-adik. Kadang mak ayah pun kena sama juga. Jangan kita mak siapa ni cengih sangat dalam Facebook ni. Marah Ustaz Tahir terus. Saya terkejut.
Dia kata Ustaz Zahid Idrus ni kerja dah bodoh kat orang lah. Saya kata ni makcik ni anak mok siapa terlepas main Facebook ni. Ustaz Zahid kata, Ustaz Zahid kata macam ni. Ada PhD 14 PhD pun kalau bodoh hukum hakam agama, dia lebih bodoh daripada lembu yang masuk pertandingan lembu bodoh sedunia. Makcik tu komen, Ustaz dah ni kerja bodoh ke orang lah. Awak duk bodoh ke orang PhD dah. Dia ada PhD ke? Oh. Saya tengok orang tua. Makcik, dia kata, oi, mok siapa ni? Cengeng Ustaz ni. Dia tak faham makna Ustaz itu. Ustaz dah kata, kalau dalam bab bidang dunia hang boleh ngaji sampai cerdik, dalam bab hukum hakam agama hang boleh duk buat teradap, tinggal buat tak tahu, buat tak erti. Makna kata, lekeh sangat ni bang. Dalam bab agama, dalam bab dunia sampai PhD, dalam bab agama hukum mayang tak erti. Ada hadat mayang buat dah. Ustaz Zahan abang hak tu. Nakau tu terasa. Tak tahulah kok dia pun ada PhD. Mungkin dia baik, tapi mungkin dia tak suka dengan cara. Tapi Ustaz Zahan dulu biasa orang tertua. Orang Terengganu pula. Bodoh dia tu bukan bodoh betul. Orang Terengganu biasa. Macam kita dia ada mampuih ya. Bukan kita nak kata kawan tu mati. Tu ya. Orang Terengganu bodoh ni duduk di mulut dah. Mai ke Kedah mampuih dia. Daripada nak kena mampuih baik hidup jadi bodoh. Bahasa lorak biasalah. Kan? Kan kena fahamlah yang tu. Mai di tempat kita mampuih semua. Semua mampuih, letih nak mampuih. Lama nak mampuih. Letih orang semua ni kau nak mampuih semua. Tengok tempatlah. Makna Ustaz Zahar kata bodoh tu kadang-kadang ni bukan sebab nak kata bodoh ke orang, tapi dah lorat bahasa dah, lenggok dah. Baik, begitu makna kata. Jadi kena hati-hati dalam Facebook ni. Kita nak komen apa-apa selagi komen tu kalau menyakiti hati Muslim tak terpadam, macam itulah nanti di akhirat akan dipersoalkan depan Allah. Lebih baik cari je siap. Kot ada komen hak tak apa comel tu. Komen hak okey tak apalah, tak ada masalah. Ni komen hak agak menyakitkan hati pada abang. Tu saya dalam bab Wahabi ni saya kurang sikit nak menjawab. Saya tak apa seronok. Saya suka menyokong dia bah. Bukan betul-betul menyokong nak abang kata, oh betul Ustaz betul. Ustaz memang alim. Dalam istilah menyindir. Ustaz memang alim. Kami memang tak berhati sikit. Tak apalah Ustaz betul. Aminah ke Ustaz tak apa. Sekali kita kilah pula soalan. Ustaz nak tanya sikit soalan lah. Kalau bab bida'ah, saya suka tanya hak ni je. Ustaz tanya soalan sikit lah. Ustaz kata bida'ah ni tak apa nak cantik. Tapi saya nak tanya lah. Dalam Quran, titik baris, mak-mak hukum tajwid tak ada di zaman Nabi. Ada dalam Quran ni. Nak kira macam mana? Dia kata apa? Ustaz nanti tak apa saya jawab. Terima kasih sebab tanya. Dia jawab sungguh. Panjang tuan-tuan. Hak yang dijawab tu, semua pandangan ulama kata macam ni, ulama kata. Tahu saya komen bah, saya kata macam ni dah. Tahu pun ambil kutip daripada perkataan alim ulama. Yang kami ambil kutip daripada alim ulama punya pandangan, hampa tolak. Mentang hampa aku dia. Alim ulama punya pandangan. Imam Syatibi kata macam ni, Imam Rafi'i kata macam ni. Kemah balik kat dia. Tak ada satu pun hadis yang mengkhususkan sunat belajar ataupun sunnah belajar hukum hakam ilmu tajwid. Tak ada. Melainkan pandangan dari ulama. Titik baris tak diletak zaman Rasulullah, bahkan zaman sahabat. Diletak di zaman tabi'in. Punya jauh. Bid'ah tu. Dah kata bid'ah benda yang tak ada zaman Nabi. Nak jawab ke mana? Dia ambil pandangan ulama. Saya kata, pandai pula ambil pandangan ulama. Hak tu hak dalam bab-bab yang lain-lain. Dalam bab maulid, tahlil, yasin, malam Jumaat tu kita buat sendiri ke tu pun daripada pandangan ulama. Pandangan ulama. Hak lagu tu je boleh kita nak kena balik. Pasal ada manfaat, orang baca dapat ilmu balik. Ni hak tak boleh, hak duk komen maki. Tak ada kaitan apa. Duk babit dengan keluarga. Ni jenis keluarga ni. Dia yang buat salah babit dengan keluarga dia. Tak boleh. Jangan macam tu. Subhanallah. Sebab tu yang Dr. Profesor yang kata Pak Ratih Pondok Punca pemahaman ekstrim dan juga penganah tu kan. Profesor Madya nama. Orang duk kata kat dia dan keluarga dia. Tak boleh. Marah tak kat dia seorang lah. Kalau tak setuju pun dekat dia seorang. Jangan babit dengan mak ayah dia. Pak dia tutup guru.
Nampak Datuk Guru keturunan orang-orang baik semua. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, abghadur rijali ila Allah al-aladul khasim. Orang yang paling Tuhan tak suka sekali ialah orang yang kalau bergaduh, gaduh yang panjang, yang meleret. Dikit habis. Gaduh dengan sebotol air, habis botol air ni dah katak semua. Sedangkan yang dia marah seorang ni je. Tapi habis semua ni dekat. Tak ada kaitan pun. Hang bini hang. Apa kaitan bini aku? Ni marah. Macam Piramli marah lebu-lebi kan. Ini kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Itu contoh. Marah dua orang tapi babik dengan ayah. Tu contoh tak elok. Tu Piramli tunjuklah. Apa kaitan mak ayah? Cerita kita sudah. Mak ayah tak ada kaitan apa. Tu makna kata. Sama juga dalam bab kita tak setuju, biar tak setuju di atas maudhu'iyah, tak setuju dalam tajuk sudah. Sama dengan Ustaz Nasri, guru kita. Dulu ada silap satu kenyataan. Kan? Berkaitan dengan roh. Tak orang pokok Wahabi tak setuju dengan kaitan roh, tak apa. Memang tak silap daripada segi akidah Syairah dan Maturidiyah pun tak kena kaedah tu. Tak apalah, dia betul dah. Lepas tu Pak Wahabi ni piduk kata pula pasal tang dia selawat. Dia selawat pasal dia gagak. Pi semang dengan dia tengok. Gagak tu turun dekat anak dia Ustaz Syamil. Dia sendiri pun duk gagak pergi sampai lah. Tuan Syekh Dana Asri, pi semang tengok. Dia gagak. Pak Suyuk bagi kat dia amalan. Bagi pesanan, bagi jalan. Berasa nak gagak selawat. Lama-lama bila daripada dia muda dia duduk selawat sampai lah lekat selawat. Turun gagak dekat anak dia Ustaz Syamil. Tu lekat selawat juga. Nak bagi hilang gagak selawat. Bukan semua orang ada kepetahan bercakap, tuan-tuan. Pak Wahabi tak setuju dengan Ustaz Nasri. Pukul habis tang selawat. Ni duk tipu orang dengan selawat. La ilaha illallah. Orang hak macam ni Nabi kata, abghadur rijal al-aladul khasim ni. Marah ni biar bagi kena pada tajuk. Tak setuju pada segi roh. Okey, cukup. Jangan duk sabit dengan amalan dia. Amalan dia nombor 2. Jangan duk kek-kek kata tipu tu hang buruk sangka dah. Tang tegur kita tegur juga. Masa Syekh silap tu, depa duk bubuh Syekh tak selawat. Saya duk tahan Syekh tang selawat tu. Rata posting saya post dengan saya copy paste balik. Cerita balik pasal apa Syekh selawat. Bukan sengaja dia selawat tu. Dia selawat sebab dia gagak. Dia gagak bukan sikit-sikit, dia gagak yang dahsyat. Semang dah. Takkan tuan-tuan tak pernah semang dah. Dia mengajak di sini. Semang anak-anak dah. Ustaz Syamil. Ustaz Midi okey. Ustaz Syamil. Adik lelaki yang kecil sekali. Gagak teruk tuan-tuan. Semang dah. Subhanallah. Tapi dia berselit dengan selawat. Jadi amalan. Nak jadi darah daging tu. Kita selawat pun kurang. Kondem orang pula. Jangan macam tu. Dosa semua tu. Hak ni bukan kondem. Hak ni kondem teguh. Bagi kefahaman maklumat. Kok sekali ada yang terpedaya pula. Syekh tu orang suri tipu orang dengan selawat. Ni saya terang dia. Dia bukan tipu orang dengan selawat. Selawat tu daripada dia muda. Dan dia orang yang sufi. Salah dia minta maaf. Dia tak kerah. Tak, hampa tak erti. Aku seorang je faham. Hampa tak faham bab roh ni. Ada dia kata gitu? Tak ada. Dia minta maaf dan dia tarik semua kenyataan dia. Nak mimbar ni. Ada lagi orang yang macam tu? Tak ada. Wahabi pun tak boleh buat macam tu. Salah menghukum. Ni hasil baru. Sebut Alhamdulillah lepas mayang tak boleh. Bid'ah sebut alhamdulillah lepas mayang. Cik Imam pun kata tadi, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu. Habis kita masuk neraka. Pula. Ustaz Tungguru Haji Abbas Pondok Betul 4. Wak keluar buku kitab Imam Al-Qurtubi. Kitab Ad-Du'a. Wak keluar dalil tunjuk daripada Abu Hurairah Nabi baca alhamdulillahilladzi lam Allah senyap dia buat tu. Ada dalil rupanya. Tu je kata. Ada tak depa minta maaf lepas depa kata sebelum tu depa kata bid'ah. Bila dah ada dalil, ada depa minta maaf tak? Tak ada. Orang tegur buat bodoh. Buat dia. Dia ada PhD. Tak ada apa. Beza jauh.
salah seorang tok guru, bila ditegur memang betul salah, dia minta maaf dan tarik balik kenyataan dia. Berbeza dengan orang yang angkuh sombong, silap, dia orang buat teguran, dia dengar saja, dia tak minta maaf pada. Buat relax. Jangan. Sebab tu kalau nak tegur orang biak dalam maudhu' ayat sudah. Dr. Mazhar ada benda yang saya setuju dengan dia. Sebab dia berfikiran terbuka. Tapi ada benda yang banyak menyalahi, kita tegur tentang tu sudah. Tang baik, jangan duk tikai. Tang baik kita sokong, tak ada masalah. Tang silap kita tegur. Tang salah kita tegur. Tang betul, jangan duk tikai pula. Setuju? Sokong ambil. Saya duk dengar Dr. Rora kadang dia duk mengajak. Rozami Ramli duk mengajak dalam Facebook, saya duk dengar. Sedap dia mengajak. Petah dia bercakap tu, dia susun ayat cantik. Kalau dia mengajak sirah, terbaik tuan-tuan. Dia cerita sirah, dia cerita hukum fiqh dalam bab-bab yang berkaitan dengan Imam Syafi'i, perbandingan mazhab, memang dia alim. Cuma satu dua bab yang dia tak berapa nak ni, dia terus hukum. Tang tu je kita tegur. Tang lain jangan duk kata dia ni jahil. Tak, dia tetap ada ilmu dalam bab fiqh juga. Sebab dia mengaji. Tang mana yang tak kena, tang tu je kita tegur. Cara dia react orang tak boleh. Cara dia react orang rendah tutup guru, tak boleh macam tu. La ilaha illallah. Kesimpulan dia apa? Andai ada benda yang perlu kita komen ataupun tentang share tentang perkara tentang orang lain dalam media sosial, pasal media sosial ni dia kekal, tahu dia kekal. Buat apa orang tu pun dia tetap ada, dia takkan hilang. Tu masalah. Kalau orang share lagi banyak, tak apalah. Kalau orang share, kalau kita mati, Facebook padam, tak apa. Ni masalah orang download daripada apa yang kita share tadi. Orang download, posting baru pula. Yang mana orang tu tahu daripada kita. Berjalan dosa. Lepas tu duk tanya, pasal apa sembahyang tak khusyuk Ustaz? Pasal itu, sembahyang tak khusyuk. Allahu Akbar. Dan ni kata guru saya apa? Guru saya Kiai Nur Qasim Al-Khalili kata macam ni. Dia kata, kita hidup tak payah duk tengok orang. Seperti mana kita bawa kenderaan, kita tak peduli kereta orang. Kita bawa kereta kita sampai rumah. Dari rumah main masjid, kita tak peduli orang. Nak pergi mana? Ui, buat macam mana? Orang ni ada mati. Kita tak fikir. Kita fokus bawa kereta kita bergelak, bagi signal jangan lupa lah. Tengok kiri kanan lintah. Kita fokus dengan pemanduan. Kita tak peduli orang. Guru saya kata, hidup atas muka bumi ni perjalanan ke akhirat. Fokus dengan ibadat, perjalanan kita menuju Allah. Tu saya kurang komen sikit dalam Facebook. Kawan-kawan saya malam jumpa ni apa? Nampak tak apa nak perang sangat dalam Facebook. Dia kata nak perang apa? Hidup kita ni bukan nak mengangkat langit, bukan nak menampak di bumi. Aku tak mau duk tengkak khak lah. Bagi jawapan dalam Facebook, depa tak mau dengar jawapan kita. Ajak jumpa tak mau. Saya jumpa ada 2 orang, saya ajak tak mau jumpa. Dia peralih, saya nak pergi sana. Dia tak apa, tak payah. Kita sembang dalam Facebook je. Macam tu lah. Jadi saya tengok mereka bukan nak cari jawapan, mereka cuma nak berbalah. Saya tak suka. Maka kalau saya tengok ada bab isu Wahabi, bab siapa-siapa, saya scroll dia. Saya tak mau baca. Sakit hati. Kita scroll. Selamat jiwa. Paling kurang saya block terus. Tengok di share benda-benda negatif, block. Supaya apa? Kita tidak terpedaya dalam berita yang macam tu. Tu kena jaga. Tu guru saya pesan. Jaga diri zaman lah ni. Nabi kata dalam hadis, disebut dalam kitab Bahrul Mazi, ada disebutkan Nabi kata akan sampai satu zaman yang mana zaman tu kamu tak perlu fikir pasal orang lain. Kerana kalau kamu fikir pasal orang lain pun, orang lain tak akan berubah sebab kamu. Nabi kata fikirkan tentang dirimu, masuk ke dalam gua khalwat. Makna kata apa? Duduk di tempat yang kita boleh buat ibadat ya. Tak payah fikir pasal orang lah. Kata ulama boleh jadi zaman ni. Hari ni teguklah budak-budak pun dia tak pernah dengar kata lah. Kita boleh mengajak cerita pumbang-pumbang lagu ni lah. Tapi tak ada manfaat apa sikit lah. Budak-budak tak pernah dengar. Tambah masuk dalam Facebook apa, dia scroll balik lah. Kuliah sebenar ni, scroll duduk bawah. Sebab tu fokus dengan ibadat kita saja. Sebab tu dengan Pok Wahabi pun jangan sampai bermusuh seperti dia ni. Orang yang bukan saudara, dia tetap saudara Islam kita.
Saya pun kau beramai kawan-kawan Wahabi tu duk berkawan ni buat pergi naik motor sekali apa semua sembang pergi pebek motor lah apalah. Pergi kenduri buat kenduri buka kedai kita pergi buka kenduri tak ada masalah apa. Kawan tetap kawan, sahabat tetap sahabat. Tak kena tegur. Begitulah. Tapi janganlah sampai babik semua. Itu yang Nabi tak bagi kan kita kata tadi. Nak bergaduh, nak tengkar, nak bertegur, takat tu je. Maudhu'iyah. Cerita hak tu sudah. Jangan duk sabik dengan dia. Profesional sikit. Lah. Profesional. Bahagikan. Dalam bab ni tegur lah. Lepas habis, masuk cerita lain pula. Kau ambil balik. Tak masalah. Sebab apa? Sebab kita bersaudara. Itu kena jaga diri dan juga hati masing-masing. Moga-moga Allah berikan berkah manfaat dalam pertemuan hari ini. Pukul tiga tepat. Moga-moga Allah jadikan kebaikan dan juga keberkatan kepada kita semua insya-Allah taala. Hadza billahi taufiq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي اعمل الذي ما ينفعنا ربي فقهنا وفقه اهلنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.